Apabila disebut saja negeri Terengganu, sudah pasti kita terbayang dengan penyu-penyu yang sedang berenang-renang di lautan. Kain sokek menjadi pilihan wanita. Tempat-tempat menarik menjadi pilihan keluarga untuk bercuti. Makanan yang sungguh istimewa iaitu nasi dagang yang menjadi viral baru-baru ini. Dan keropok lekor menjadi kesukaan khususnya bagi kanak-kanak. Dan yang paling penting, Terengganu tidak dapat dipisahkan dengan Petronas yang menjadi salah satu sumber keuangan bagi negara kita. Namun begitu, Terengganu masih banyak tempat-tempat menarik dan istimewa. Untuk itu, mari kita belajar bahasa Melayu tahun 5, tajuknya Mercu Kebanggaan Kita. Objektif yang ingin dicapai pada hari ini, cikgu mengharapkan murid dapat mengedit dan memurnikan teks berdasarkan kemahirannya, iaitu kemahiran menulis. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita baca buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Tajuknya Mercu Kebanggaan Kita. Ketika kita membaca petikan ini, cikgu nak kamu fokuskan perkataan yang berwarna merah. Cikgu tahu. Warnakan dengan warna merah untuk membezakan ada kesilapan, ada kekurangan yang perlu kamu perbaiki bagi perkataan tersebut. Jadi, sewaktu membaca, fokuskan kepada perkataan yang berwarna merah. Sebab dalam latihan pada hari ini, kamu perlu mengedit semula kesalahan tersebut dengan ejaan ataupun ayat yang betul. Mari kita baca. Semasa di Terengganu, keluarga Farisha mengunjungi produk pelancongan terbaharu iaitu Jambatan Angkat Terengganu. Farisha tidak sabar hendak melihat keindahan Jambatan Angkat Terengganu. Di situ, dia akan menyaksikan teknologi seni banner tumpuan rakyat Malaysia dan pelancong asing. Matanya melilau-lilau untuk mencari tempat itu. Encik Farid hanya tersenyum ketika melihat gelagatnya. Kita sudah tiba. Kita berjalan kaki ke jambatan itu. Sementara itu, kamu boleh melihat panorama indah di sini, kata Encik Farid. Wah, cantiknya seni banner. Tidak sangka saya Malaysia ada binaan sehebat ini, luah Farisha. Encik Farid sekeluarga disambut mesra oleh pegawai penerangan di situ. Setelah membeli tiket, mereka melalui laluan keselamatan dengan teknologi imbasan kod bar untuk ke galeri di jejantas puncak. Mereka naik ke atas dengan lift. Anak-anak Encik Farid teruja apabila berpijak pada lantai kaca lut sinar di hujung jejantas puncak itu. Namun begitu, mereka mula gementar apabila dipandang muara di bawahnya. Menurut Encik Farid, lantai kaca itu tahan pecah kerana mempunyai jumlah ketebalan 75 cm dengan susunkan kaca sebanyak 3 lapis. Kumpul di tempat khas untuk melihat operasi jambatan itu. Menurut pegawai penerangan, jambatan itu menggunakan teknologi hidrolik baskul yang antara tercanggih di dunia. Daun jambatan akan menaikkan bagi laluan kapal dan diturunkan semula bagi kenderaan lain secara cepat dan selamat. Semasa operasi tersebut, lampu isyarat automatik untuk kenderaan dan pengguna akan dinyalakan dan diiringkan dengan siren khas. Sebelum pulang, mereka mengabadikan kenangan berlatar belakangkan jambatan ikonik tersebut dengan foto interaktif augmented reality ataupun AR. Hebatnya negara Malaysia mempunyai jambatan angkat antara yang tercanggih di dunia. Kalau China dengan jambatan gantungnya yang tertinggi di dunia, namun Malaysia juga tidak kurang hebatnya. Ini merupakan salah satu produk pelancongan bukan saja bagi negeri Terengganu, tetapi juga bagi negara Malaysia. Cikgu harap anak-anak murid telah pun bersedia untuk perbincangan jawapan pada hari ini. Ingat, latihan pada hari ini kamu perlu mengedit semula, terutamanya tanda baca, ejaan, struktur ayat yang ada kesilapan, khususnya perkataan yang telah pun
diwarnakan dengan warna merah sebentar tadi. Antara kesilapan perkataan ataupun ejaannya, teknologi. Teknologi ialah Teknologi, bukan J ya, GI, teknologi. Yang kedua, pelancong, bukan U. Pelancong ialah O. Yang lain semua sama, cikgu hanya fokuskan beberapa huruf terutamanya yang ada kesilapan. Yang ketiga ialah gelagat. Gelagat hanya ada satu G saja. Manakala yang keempat, panorama. Panorama bukan U, dia O, P-A-N-O, panorama. Malaysia, walaupun ejaannya semua sama, tetapi M tu diwajibkan dengan huruf besar sebab Malaysia adalah kata nama khas. Ya, kamu dah belajar kata nama khas ada 4 antaranya nama tempat, nama orang, nama benda ataupun nama binatang. Ya, kata nama khas mesti bermula dengan hurufnya adalah huruf besar. Yang seterusnya, berpijak. Berpijak ada R. Berpijak. Dipandang. Bukan dipandang. Sepatut perkataan ini bukan imbuhan di. Sepatutnya imbuhan memandang. Mereka memandang ke bawah. Jadi gayat. Tempat yang tinggi. Dan seterusnya, mempunyai jumlah ketebalkan. Ada dua kesilapan. Mempunyai tak ada G ya. M-E-M-P-U-N-Y-I. Mempunyai tak perlu jumlah. Mempunyai ketebalan. Tak bekan ketebalan. Tak perlu ada K ketebalan. Pegawai penerangan. Sebab tak ada nama siapa. Dia umum pegawai penerangan saja. Ini termasuk dalam kategori kata nama am. Jadi semuanya perlu dieja dengan huruf kecil. Kecuali ada nama Encik Ramli, contoh Encik Ramli pegawai penerangan, itu kenalah huruf besar. Hidrolik, hidrolik ni ejaan dia bukan A, sepatutnya ejaan H-I-D-R-O-U-L-I-K, hidrolik. Tercanggih, tercanggih bukan E-I ya, tercanggih, antara yang tercanggih di dunia. Menaikkan, ada dua kesilapan tu, bukan imbuhan menaikkan, sepatutnya dinaikkan. Jambatan itu dinaikkan dengan menggunakan hidrolik tu, dinaikkan. Kenapa ada dua K? Sebab perbuatan. Dan yang akhir sekali, automatic. Automatic ialah ejaan A-U-T-O-M-A-T-I-K, automatic. Sebagai rumusan berdasarkan tajuk yang kita pelajari pada hari ini, Terengganu tidak akan berhenti di sini saja. Satu demi satu mercu kebanggaan negeri Terengganu dan Malaysia akan disiapkan dalam masa yang terdekat. Kita tunggu apakah mercu yang seterusnya. Itu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum, selamat sejahtera, bye-bye.